Assalamualaikum dan hai, hari ini saya Nurul Afika binti Aradin bersama rakan saya iaitu Hana binti Abdul Aziz akan menghuraikan dengan lebih jelas tentang kerjaya seorang doktor. Kami telah diberikan tugasan oleh pensyarah kami iaitu Dr. Rashid untuk membuat satu video mengenai kerjaya dan kami telah memilih kerjaya doktor. Pada umumnya, semua tahu doktor adalah orang yang mengubati pesakit yang datang ke hospital dan sebagainya. Tidak ramai tahu definisi atau realiti apa itu doktor yang sebenar. Setelah kami berbincang bersama, kami memilih doktor mata sebagai kerjaya untuk video kami. Untuk bidang mata, semua perlu tahu bezakan 3 benda, iaitu yang pertama istilah optometris, yang kedua oftalmologis dan ketiga optician. Optometris tu apa? Optometris tu adalah seorang pengamal kesihatan mata yang terlatih dan profesional. Optometris menerima pendidikan khusus tentang mata dan sangat terlatih dalam menjalankan pemeriksaan mata. Semasa mengikuti kursus ijazah optometri selama 4 tahun di institusi pengajian swasta atau awam. Tak kisahlah, dekat mana-mana pun ada je kos optometri ni. Segelintir optometris dia meneruskan pengajian lanjutan sarjana iaitu degree ataupun PhD dalam bidang kepakaran optometri ni. Seperti kanta lekap, penglihatan binokular, penglihatan terhad, kesihatan optometri awam dan sebagainya. Optometris ni dia akan menentukan rawatan yang bersesuaian dengan kes, sama ada cermin mata, kanta lekap, kanta prisma atau latihan mata, ataupun terapi visual atau kombinasi. Optometris ni kan, dia ni juga berkhidmat tau, berkhidmat nasihat, memberi khidmat nasihat mengenai jenis kanta dan cermin mata yang sesuai dengan jenis rabun dan masalah mata. Dia bukan suka-suka hati je bagi tahu ini sakit ini. Dia memang mahir dalam bidang ni. Bagi pesakit yang ada penyakit mata atau perlu pembedahan mata, optometris ni dia akan merujuk pesakit kepada oftalmologis ni. Mesti semua orang tanya, apa tu oftalmologis kan? Rujukan penting sebelum optometris memberi cermin mata atau latihan mata atau terapi visual kepada pesakit. Contohnya kan, kes katarak mata yang selaput mata belakang tu kan, masalah tu juling atau mata merah, atau English dia conjunctivitis. Oftalmologis ni adalah pakar mata iaitu pegawai perubatan yang mengkhusus dalam bidang penyakit mata. Oftalmologis ni dapat memberikan perkhidmatan penjagaan mata secara menyeluruh seperti menjalankan pemeriksaan mata, mengesan dan merawat pesakit dengan ubat-ubatan ataupun kaedah bedah mata lah dan kawasan sekitar mata. Yang ketiga ialah optician. Optician tu apa? Optician tu juru optik. Dia ni meracik kanta untuk jadikan cermin mata. Juru optik ni dia boleh membantu kita dalam memilih jenis kanta dan bingkai cermin mata yang sangat sesuai untuk kita. Dia ni bergantung kepada saiz, bentuk, warna dan gaya yang kita minat lah. Macam saya minat bentuk macam ni, so saya pun minta lah bentuk macam ni, so dia akan buat lah bentuk yang saya nak kan. Dekat Malaysia ni juru optik ni berdaftar lah. Dia ni betul-betul bekerja kat kedai optik, macam dekat kedai spek mata kan. Diorang ni bukannya kerja-kerja kat situ tanpa sijil ataupun tidak berdaftar, tapi diorang ni memang dilatih dan diorang belajar dalam bidang kanta ni. Diorang pandai lah membuat bentuk, diracik kita punya kanta ni kan, buat apa yang kita nak. Kalau macam saya bentuk macam ni kan, ada yang orang suka bentuk bulat ataupun petak, trend zaman sekarang kan, yang anak-anak muda trend zaman sekarang. Kami menemu ramah seorang pakar mata iaitu Dr. Juarita. Dr. Juarita ni kami temu ramah beliau, bertanya tentang pengalaman beliau atau apa yang beliau tidak boleh dilupakan sangat-sangat lah ketika beliau menjadi seorang doktor mata sehingga kini. Dan beliau telah memberikan kami banyak sangat pengalaman beliau dan apa yang berlaku pada beliau ketika beliau menjadi seorang doktor mata. Kalau kelayakan seorang doktor mata tu pula,
ni mestilah semua orang tahulah, umumnya lah mestilah lepas pada sains. Kalau sekolah menengah tu kita panggil apa? Sains tulis. Contohnya macam bio, fizik ataupun kimia lah. Okay, kalau dia teruskan kepada peringkat universiti, mereka ni mestilah ambil daripada bidang perubatan. Okay, contohnya kan dekat universiti dalam Malaysia ni IPTA yang ada bidang sains perubatan ni seperti UIA, Unimas dan sebagainya lah, sangat banyak. Bukan hanya di IPTA sahaja, tetapi di IPTS pun ada. Kalau IPTS memerlukan wang yang banyak lah, tapi kalau IPTA kurang sedikit. Tapi belajarnya tetap sama, bidang pun tetap sama. Kalau dari segi dia punya gaji pula, kalau macam kerajaan, gaji basic untuk seorang doktor 1,006 macam tu. Tapi kalau gaji seorang doktor di swasta dalam 5,000 macam tu, dia macam lebih lah daripada kerajaan. Okey, risiko sebagai seorang doktor mata ni pun ada. Walaupun di doktor mata, orang macam doktor mata ada risiko ke? Mata je? Tak, doktor mata ada risiko. Mata kita nampak mata macam ni, macam oh mata je luaran, tapi kita tahu dia ni ada saraf-saraf kita. So kalau kita melakukan pembedahan untuk pesakit yang ada masalah mata, melakukan pembedahan mata, kalau dia salah, kalau macam seorang doktor tu salah bedah ataupun sebagainya kan, dia akan efek kepada saraf kita, maka akan ada masalah lah dekat situ. Jadi jika ada masalah kat situ, pesakit tu akan mengalami kesan yang buruk lah. Jadi doktor pakar mata ni sangat berisiko jika menjalani pembedahan untuk pesakit dan sebagainya. Okey, seterusnya bagi mereka yang nak sambung pengajian dalam bidang kedoktoran ni, mereka perlu tahu hakikat sebenar seorang doktor ni di hospital. Okey, menjadi seorang doktor ni bukanlah mudah. Banyak yang perlu difikirkan, antaranya masa rehat, waktu makan. Kadang-kadang ada waktu yang terlalu ramai pesakit yang datang ke hospital. Pada waktu tu doktor perlu korbankan masa untuk memeriksa pesakit, sampai kan diorang ni mengabaikan waktu makan diorang. Okey, kalau dekat hospital kadang-kadang waktu kerja tu tak menentu. Kalau mereka ni bukan macam pekerja-pekerja guru ataupun macam kerani yang boleh pulang mengikut masa-masa pejabat. Diorang ni perlu tunggu pertukaran waktu untuk pulang. Selain itu, waktu latihan amali ataupun dipanggil housemanship, doktor. Okey, housemanship ni, doktor-doktor ni kebanyakan masa mereka live diorang hanyalah dekat hospital saja. Sebab tu nak jadi doktor ni bukan senang lah. Okey, baiklah, bagi mereka yang tertanya-tanya, susah ke nak jadi doktor ni? Sebenarnya apa-apa pekerjaan pun sebenarnya kalau kita tak minat, mesti akan jadi rasa susah. Sebab tu bila nak ke bidang yang kita nak tu, kita mestilah ada rasa seronok, rasa suka dalam pekerjaan kita tu. Tambah-tambah kan, menjadi doktor ni bila kita tengok pesakit kita tu sihat, sembuh, mesti kita akan lagi rasa seronok untuk bekerja kan. Okey, selain tu bila kita buat sesuatu pekerjaan kerana Allah, insya-Allah semua pekerjaan tu akan diberi pahala. Tambah tolong penyelamatkan orang pula kan, mesti lagi bertambah-tambah pahala tu. Okey, baru-baru ini juga masalah kekurangan doktor ni telah disuarakan di Parlimen. Okey, perkara ni tidak harus dipandang ringan. Kini terdapat kira-kira 8 juta pesakit setahun dan 41.3% pesakit luar terpaksa menunggu selama 6 jam di bahagian kecemasan disebabkan masalah kekurangan doktor ni. Okey, sebenarnya situasi kekurangan doktor ni kat hospital ataupun dekat klinik kerajaan sekarang ni berada di tahap yang serius akibat tiada penambahan jawatan bagi doktor, jururawat, pakar farmasi dan maupun kaki tangan lain lah. Keadaan tu menyebabkan doktor yang sedia ada ni terpaksa bekerja lebih masa dan jururawat juga perlu bertugas sehingga 2 shift. Ditambah pula dengan pesakit, peningkatan beban menyebabkan keletihan melampau dalam ataupun dipanggil burnout ke atas kaki tangan yang terbabit lah. Okey, ini juga antara punca meningkatnya kekerapan on call bagi seseorang doktor. Okey.
isu burnout ni sebenarnya tak boleh diambil mudah lah, sebab daripada situ bila kita dah penat, kita dah tak larat, seorang doktor yang perlu merawat pesakit, kalau dia dah tak larat, siapa lagi yang perlu dirawat? Sedangkan ramai pesakit-pesakit sekarang ni. Bila kita tengok waktu COVID-19 tu, kita boleh nampak lah doktor-doktor ni dah sampai tahap burn out, sampai tak larat sangat sebab dia orang perlu kerja lebih masa. Kalau nak pulang pun, dia orang takut untuk membawa virus tu pulang ke rumah. So dia orang ni sampai tahap duduk dekat hospital, tidur kat hospital, nak jumpa anak-anak pun tak boleh. Lepas tu satu hari tu kena pakai suit PPE sampai tak boleh nak pergi tandas, sampai kena tahan nafsu untuk makan, lapar apa semua tu perlu tahan dulu. Sebab tu risikonya menjadi seorang doktor ni adalah risiko yang sangat besar lah. Disebabkan itu juga tak ramai yang sanggup untuk masuk ke bidang kedoktoran ni. Saya Dr. Joanna Rita Jaafar daripada Hospital Sultan Nambahiyah. Saya adalah pakar oftalmologi, pakar bahagian mata. Untuk menjawabnya soalan yang diberikan, pertama adalah kecenderungan apakah yang membuatkan saya ingin menjadi seorang doktor. Daripada kecil, daripada sekolah rendah lagi, cita-cita saya sebenarnya hanyalah ingin menjadi guru. Sehinggalah pada tingkatan 5, apabila menghadiri satu kelas motivasi. Jadi saya masih ingat lagi pada hari tersebut, pakar motivasi tersebut menuding jari kepada setiap pelajar yang hadir dalam kelas motivasi beliau dengan menyatakan bahawa menjadi seorang doktor itu adalah satu fardu kifayah yang dituntut kepada kamu yang ada kemampuan untuk membuat ataupun menceburi bidang ini. Terutamanya dia kata pelajar-pelajar perempuan, di mana bidang ONG adalah satu tuntutan yang sangat memerlukan involvement, penyertaan daripada pelajar-pelajar Muslim. Jadi bermula dari situ saya bertekad untuk menceburi bidang perubatan ini, sehingga berjaya lah, sehingga kita dapat menunaikan fardu kifayah tersebut. Alhamdulillah, daripada situ saya berusaha sehingga tercapai cita-cita. Soalan kedua, apakah pengalaman yang tak boleh dilupakan sepanjang saya menjadi seorang doktor? Terlalu banyak pengalaman yang telah dialami, tetapi satu pengalaman berjumpa dengan seorang pesakit. Masa itu saya di dalam training master di Hospital USM, attachment neurosurgery. So kita berjumpa dengan pesakit-pesakit stroke, dan seorang pesakit ini adalah seorang pesakit stroke yang mengalami expressive aphasia, di mana dia tak boleh nak mengekspres apa yang dia rasa, apa yang dia nak sampaikan tak keluar sebab dia tak boleh sebut perkataan-perkataan. Pesakit tersebut hanya dapat menyebut ilah, Allah, ilah. Jadi kami bertanya kepada anak beliau yang mana beliau di dalam ward, apa yang sebenarnya ibu anda nak sampaikan? Anda rasa apa yang dia katakan? Anak dia memberitahu kami bahawa dia sangat seorang yang sangat suka berzikir di sepanjang hayatnya.
sepanjang waktu sihat maka itu sahaja perkataan yang boleh keluar dari mulutnya. Dia mengingatkan kita bahawa apakah perkataan yang kita sebutkan keluarkan daripada mulut kita waktu kita sihat, itulah akan menjadi, maksudnya kita punya amalan tu akan berterusan walaupun dalam keadaan kita tak sihat kan. Itulah benda ni menjadi peringatan buat diri kita lah. Supaya ingat sampai bila-bila ya. Kita tak tahu kita sakit waktu mana, sampai bila kita sihat macam ni kan. Itulah sikit sebanyak. Banyak lagi lah pengalaman-pengalaman lain, tapi ini yang sangat strike my mind dan saya berjanji akan ingat sampai bila. Saja daripada kami. Assalamualaikum dan selamat menonton. Kamilah dokter muda memberi hikmat, menabur